Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada rakan-rakan dan juga pensyarah iaitu Encik Lee Siong Piang. Saya Ahli Akilah binti Ahmad Johari dan rakan saya Nur Nabila binti Azman dari V17 akan melaksanakan tugasan 3 pembentangan kumpulan bagi subjek EDUP 3053. Tajuk pembentangan kami pada hari ini ialah penggunaan laman web yang dibina dalam proses pengajaran dan pembelajaran berpandukan model reka bentuk pengajaran Azure. Seterusnya kita lihat kepada kandungan pembentangan. Slides kami terdiri daripada situasi dan latar belakang murid sasaran, pengenalan model Azure, penerangan secara kritis model Azure, rumusan dan juga sesi soal jawab. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Nurul Nabilah. Terima kasih kepada Alia. Jadi sekarang saya Nurul Nabilah akan menyambung situasi atau latar belakang murid yang menjadi sasaran pasukan kami. Murid yang menjadi sasaran dalam pasukan kami adalah murid tahun 4 Arif SK Sungai Tiang Pendang. Okey. Kelas 4 Arif ini terdiri daripada 30 orang murid, 12 orang murid lelaki dan 18 orang murid perempuan. Selain itu, dari aspek pendapatan ibu bapa atau penjaga, secara keseluruhannya, murid 4 Arif yang tinggal di kawasan luar bandar ini terdiri daripada kumpulan ibu bapa atau penjaga yang berpendapatan sederhana dan rendah. Walau bagaimanapun, murid kelas ini telah terpilih untuk mendapat bantuan pemberian laptop secara percuma yang membolehkan mereka mengikuti kelas pengajaran dan pembelajaran di rumah, yakni PDPR dengan mudah, khususnya penggunaan Google Meet yang telah digunakan oleh pasukan kami. Secara umumnya, gaya pembelajaran murid-murid tahun 4 Arif ini adalah yang pertama visual. Yang kedua adalah verbal di mana mereka suka membaca. Yang ketiga adalah kinestetik iaitu mereka suka akan penggunaan permainan atau game. Dan yang keempat adalah auditory iaitu mereka suka mendengar daripada audio ataupun mendengar muzik. Mereka menjadi lebih proaktif apabila sesi PDPR yang dilaksanakan adalah melibatkan kepelbagaian multimedia, unsur visual, video dan audio serta mereka diminta untuk membaca sesuatu. Jika dibandingkan pengajaran guru secara sehala iaitu lebih banyak penerangan dan komunikasi daripada guru, keadaan ini menyebabkan mereka kurang proaktif. Mereka tidak dapat menjawab soalan yang diajukan serta mereka tidak fokus dan banyak bermain dengan rakan. Seterusnya saya akan serahkan kepada Alia. Sekarang kita akan lihat pula kepada pengenalan reka bentuk model Azure. Model Azure ialah suatu reka bentuk yang memberi panduan kepada pengajaran dan pembelajaran yang biasanya menggunakan media-media tertentu. Sekarang kita lihat pula apakah itu Azure. A ialah Analyze Learner yang bermaksud menganalisis murid. S, State Objective menyatakan objektif pembelajaran. S, Select Methods iaitu memilih kaedah media dan bahan pengajaran. U, Utilize Media and Materials di mana kita menggunakan media dan bahan. R, Require Learner Participation memerlukan pelibatan murid yang aktif. Dan E, Evaluate and Revise iaitu menilai hasil pembelajaran dan membuat penambahbaikan. Sekarang kita lihat pula model Azure dengan lebih kritis. Fasa yang pertama ialah Analyze Learner ataupun analisis pelajar. Berdasarkan situasi yang telah rakan saya nyatakan tadi, dapatlah kita membuat analisis bahawa ciri-ciri umum pelajar bagi kelas 4 Arif ialah bilangan pelajar terdiri daripada 30 orang pelajar iaitu 12 orang lelaki dan 18 orang perempuan di mana umur mereka kesemuanya ialah 10 tahun iaitu darjah 4 dan juga lokasi penempatan dan juga sekolah merupakan di luar bandar. Pengetahuan sedia ada yang dapat kami analisis daripada pelajar 4 Arif berdasarkan soalan pro yang telah kami berikan ialah
murid-murid dapat mengetahui nilai-nilai positif yang wajar diterapkan ketika perubahan fizikal pada zaman remaja berlaku dan juga murid dapat memahami tetapi secara umum sahaja berkenaan apakah itu haid. Dan gaya pembelajaran yang dapat kami lihat ialah murid-murid 4 Arif lebih cenderung kepada visual iaitu penglihatan, verbal di mana mereka juga gemar membaca, kinestetik iaitu banyak pergerakan dan penggunaan permainan serta auditori iaitu pendengaran. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Nabilah. Sekarang saya akan menyambung langkah kedua iaitu nyatakan objektif atau state objektif. Jadi, setelah menganalisis pelajar, objektif dapat ditetapkan oleh guru. Penetapan objektif adalah untuk membantu guru memilih media dan kaedah penyampaian yang sesuai, menentukan langkah aktiviti pengajaran dan pembelajaran, menyediakan persekitaran pembelajaran yang memberangsangkan serta membuat penilaian terhadap pencapaian pembelajaran sejajar dengan situasi atau keadaan murid yang telah dinyatakan tadi. Jadi, penyataan objektif atau hasil pembelajaran adalah penting sebagai hala tuju pengajaran dan pembelajaran. Dengan adanya objektif ini, maka guru tahu apa yang perlu diajar dan apa yang muridnya akan capai selepas belajar akan sesuatu topik. Berdasarkan laman web yang dibina, pada akhir pembelajaran, dari segi kognitif, murid dapat mengelaskan dengan tepat ciri-ciri akhir balik bagi lelaki dan perempuan. Yang kedua, murid dapat menerangkan cara untuk menjaga kebersihan diri apabila mencapai akhir balik dengan betul dan teratur. Yang ketiga, murid dapat menyebut nilai-nilai baik dalam menghargai diri sendiri ketika akhir balik dengan tepat. Yang keempat, murid dapat menunjukkan cara untuk menghargai diri sendiri ketika akhir balik dengan betul. Dari segi afektif, murid dapat berinteraksi ketika membaca dialog bersama-sama rakan dalam laman web yang disediakan secara sopan. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Alia. Sekarang, mari kita sambung kepada fasa yang ketiga iaitu select method, media and resources iaitu kita bagaimana nak pilih kaedah, media dan juga bahan. Yang pertama, penentuan kaedah boleh ditentukan berdasarkan ciri-ciri pelajar, gaya pembelajaran, pengalaman sedia ada dan juga objektif pembelajaran. Disebabkan itulah analisis pelajar yang pertama tadi merupakan satu fasa yang sangat penting sebelum kita nak tentukan kaedah. Kemudian pemilihan media pula mestilah tepat berdasarkan kaedah yang kita hendak gunakan tadi dan juga pemilihan sumber bahan yang merujuk kepada isi pelajaran yang menjadi kepada fokus pembelajaran. Kaedah yang digunakan pada kali ini ialah kaedah berpusatkan bahan, kaedah penerokaan dan juga kaedah bermain memandangkan murid-murid 4 Arif lebih cenderung kepada gaya kinestetik. Seterusnya, media yang dipilih ialah semestinya komputer riba ataupun telefon bimbit dan ini merupakan satu perkara yang agak mudah untuk murid-murid sediakan memandangkan mereka mendapat laptop bagi setiap orang murid. Kemudian kami menggunakan audio iaitu suara robot droid, Google Slides, PDF dan video YouTube memandangkan murid-murid ini lebih kepada gaya visual dan juga auditori serta kami menyediakan juga aplikasi permainan seperti word wall dan quizzes bagi menarik perhatian murid-murid di dalam kelas. Bahan sumber pembelajaran yang digunakan pula ialah media 2D seperti gambar, slide, dialog kartun dan sebagainya. Laman web yang dicipta sendiri iaitu Google Slides mengenai perubahan zaman remaja dan akil baligh serta buku teks pendidikan kesihatan tahun 4. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Sekarang, saya akan menerangkan langkah yang keempat iaitu gunakan media dan bahan sumber. Seperti yang Alia nyatakan tadi pada langkah ketiga, pelbagai sumber dan media yang telah kami gunakan. Di sini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut dan terperinci apa media dan bahan yang telah kami gunakan. Yang pertama, media 2D iaitu gambar yang digunakan dalam set induksi bagi menarik minat pelajar. Media ini dipamerkan dalam keseluruhan laman web pengajaran yang dibina dan poster gambar yang ditunjukkan secara langsung ketika bersemuka dengan murid melalui Google Meet. Kedua, tayangan video digunakan dalam setiap halaman Google Site yang disediakan.
Video pertama adalah dihasilkan oleh pasukan kami sendiri bagi menerangkan secara keseluruhan berkenaan laman web dan apa yang pelajar harus kuasai. Video-video lain adalah berkenaan dengan topik iaitu zaman remaja. Video-video ini bertujuan untuk murid memahami dengan lebih spesifik tentang topik pembelajaran serta memberi gambaran kepada murid dengan lebih jelas. Untuk memulakan video, murid hanya perlu menekan butang navigasi yang bertanda 3 segi pada laman web. Ketiga, audio juga digunakan pada halaman kedua dan keempat untuk menerangkan tentang akhir balik dan cara untuk menghargai diri. Penggunaan audio bersuarakan robot adalah sesuai dengan tema kartun yang digunakan dalam laman web yang dibina. Tambahan lagi, murid-murid 4 Arif ini mempunyai kecerdasan auditori di mana mereka belajar melalui audio dan pendengaran. Seterusnya, lembaran PDF juga kami sediakan dalam laman web tersebut bagi murid dapat membaca peta minda yang terkandung berkenaan dengan topik pembelajaran. Lembaran PDF juga digunakan sebagai penerangan semula audio yang telah disediakan. Seterusnya adalah bahan laptop atau telefon pintar. Kepunyaan setiap murid digunakan bagi melayari dan menggunakan laman web pembelajaran yang disediakan. Keadaan ini membantu murid untuk menjalani misi yang disediakan dalam laman web pembelajaran ini dengan lancar. Selain itu, aplikasi permainan iaitu WordWall dan Quizizz juga digunakan bertujuan pengukuhan dan penilaian pencapaian murid. Ini adalah sejajar dengan gaya pembelajaran murid tahun 4 yang berkecenderungan kinestetik iaitu penggunaan permainan yang membolehkan mereka bersaing secara atas talian. Dan yang terakhir, media yang telah kami gunakan adalah Google Slide. Murid dapat membaca maklumat tentang cara menjaga kebersihan diri ketika akhir balik pada halaman ketiga melalui Google Slide yang disediakan. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Alia. Baik, kita masuk kepada fasa yang kelima iaitu Require Learner Participation iaitu mendorong penglibatan pelajar. Baiklah, ingin saya tekankan guru perlu melibatkan pelajar dalam pelbagai latihan tidak kisahlah sama ada kerja individu atau kerja berkumpulan. Okey, misalnya guru perlu menjalankan aktiviti berkumpulan bagi menanam sifat proaktif dan juga aktif di dalam diri pelajar. Jadi set induksi yang telah kami pilih yang pertama ialah pemusatan murid kepada topik dengan kami menayangkan video mengenai perkembangan fizikal remaja selama 1 minit 57 saat. Seterusnya, murid dikehendaki mengaitkan pengalaman perubahan fizikal yang pernah mereka alami dengan video yang telah kami tontonkan kepada mereka. Seterusnya, kami juga meletakkan audio robot droid mengenai akil balik selama 1 minit 2 saat. Okey, selepas murid-murid menggunakan gaya pembelajaran auditori mendengar audio robot droid ini, maka murid-murid dapat memahami dengan jelas apakah itu akil balik, ciri-ciri akil balik dan sebagainya. Seterusnya, pembacaan Google Slides di mana lebih cenderung kepada murid-murid yang bergaya visual di mana murid-murid dapat mengetahui dan memahami dengan jelas mengenai kebersihan diri semasa akil balik. Ingin ditekankan pemilihan Google Slides juga sangat penting di mana kita boleh juga masukkan unsur-unsur kartun bagi menarik perhatian pelajar dan tidak bosan. Dan akhir sekali, kami menguji kefahaman murid melalui kuis tetapi bukanlah kuis yang biasa tetapi ia berasaskan permainan. Okey, memandangkan murid-murid ini lebih kepada gaya kinestetik, suka bergerak dan suka akan game dan juga permainan. Maka kami telah sediakan soalan-soalan melalui aplikasi WordWall dan Quizizz serta pelajar perlu menjawab soalan-soalan yang disediakan melalui aplikasi-aplikasi ini. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya Nurul Nabilah. Sekarang, saya akan menyambung langkah yang keenam iaitu nilai dan semak semula. Jadi, nilai dan semak semula ini kita dapat lihat dari 3 aspek iaitu yang pertama murid, yang kedua media dan yang ketiga adalah guru. Yang pertama, penilaian pencapaian murid. Dalam menilai pencapaian murid, guru akan mengedarkan soalan pasca yang disediakan dan melihat sejauh manakah tahap penguasaan murid terhadap topik yang dipelajari. Kedua, guru akan memanggil 3 orang murid secara rawak untuk membuat kesimpulan dan rumusan daripada keseluruhan pembelajaran
dan media yang digunakan. Ketiga, murid diminta untuk membuat peta item atau mind map untuk menulis dapatan daripada pembelajaran mereka berkenaan topik yang dipelajari pada hari tersebut. Kemudian, jawapan murid dibandingkan dengan objektif yang ditentukan untuk memastikan sama ada objektif tercapai atau sebaliknya. Okey, jadi seterusnya kita akan melihat penilaian dan semak semula dari aspek keberkesanan media. Okey, jadi media ini kita dapat nilai semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dari awal hingga ke akhir melalui pemerhatian dan hasil kerja murid. Di mana kita akan memerhatikan penggunaan media dalam kalangan murid sama ada lancar atau tidak, permainan game murid boleh main atau tidak dan sebagainya. Seterusnya, menilai dan semak pengajaran guru. Ia dapat dinilai melalui amalan refleksi di mana guru harus menilai semula sejauh manakah perancangan dan pelaksanaan pengajaran berjaya, tindak balas murid, pencapaian objektif dan sebagainya. Jadi keadaan ini dapat membantu gurulah untuk nak merancang pengajaran dengan lebih efektif pada kelas yang akan datang. Okey, jadi seterusnya adalah rumusan. Rumusan yang dapat pasukan kami buat berdasarkan model Assure ini adalah yang pertama, guru dapat merancang pengajaran dan pembelajaran secara sistematik menggunakan model Assure. Okey, seterusnya guru dapat mengambil langkah untuk membetulkan langkah pengajaran mereka. Apabila mereka membuat penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran mereka, mereka melihat sama ada efektif atau tidak, berkesan atau tidak terhadap murid. Jadi guru dapat membetulkanlah langkah pengajarannya untuk kelas yang akan datang. Okey, seterusnya model ini juga membantu guru untuk memenuhi keperluan kepelbagaian murid. Seperti yang kita tahu, murid adalah pelbagai di dalam satu kelas. Ada murid yang kecenderungannya auditori, ada murid yang visual, ada murid yang verbal. Jadi dengan adanya langkah untuk guru menyemak media yang akan digunakan semasa pengajaran dalam model ini, ia membantulah guru untuk memenuhi kepelbagaian murid dalam satu kelas dan seterusnya mewujudkan keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan akhir sekali, dapat kami rumuskan bahawa dengan adanya model ini, ia membantu guru untuk memilih media yang berkesan. Jadi sekian sahaja daripada kami, Nurul Nabilah dan Alia Akilah dari unit V17. Terima kasih kerana menonton.